InsyaAllah kita sambung ke surat 101 tak silap saya, betul kan? 101 pada perenggan yang kedua ceraian 2. Baik. Daripada asalnya kalam hikmah yang ke-19, kita baca sepintas lalu kalam hikmah tersebut. La tatlub minhu an yukhrijaka min halah liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Cantik kalam dia. Jangan anda tuntut mohon dari Allah bahawa ia mengeluarkan anda dari sesuatu hal ketentuan supaya ia memakai anda pada hal yang lain. Maka jikalau ia mengendaki anda, sungguh ia memakai anda tanpa mengeluarkan dari hal semula. Sudah pun kita hurai dalam soalan ini sebelumnya, dan kita masuk kepada ceraian yang kedua. Apabila hal keadaan kita pada apa yang kita hadapi di dalam hidup dan kehidupan kita tidak sesuai dengan ajaran agama kita, itu kena lihat begitulah. Walaupun ada berlaku pertukaran, misalnya kerja, kita duduk kerja di elok satu tempat, tiba-tiba dia transfer kita pergi tempat lain, ini kita kena ambil kira lah. Ini ketentuan, semuanya kerja Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sunyi daripada perbuatan, tindakan, qada dan qadar Allah. Tidak ada satu pun, melainkan hanya semata-mata Allah yang nafsiyah. Itu artinya. Maka itu kita kena lihat pula lah keadaan pertukaran itu, adakah ia menjejaskan kegiatan agama kita. Mungkin kita tukar tempat baru, kita tak dapat sembahyang dengan selesa, masjid jauh ataupun tak ada masjid ke, tak ada surau, kita nak sembahyang tempat tu, ini artinya tak sesuai lah. Maka dikatakan kita hadapi dalam hidup dan kehidupan kita tidak sesuai dengan ajaran agama kita, agama Islam yang suci murni. Maka wajib atas kita keluar dengan cepat dari hal keadaan yang bertentangan dengan agama kita, di samping bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya usaha kita itu berhasil dan kita betul-betul dikeluarkan oleh Allah dengan izinnya dari ketentuan yang tidak baik itu sesuai dengan keredaannya. Itu paling penting. Dalam hal ini pada hakikatnya kita tidak menentang hukum waktu yang telah pun kita baca pada kalam hikmah yang ke-18 sebelum ini. Jadi kita tidak menentang hukum waktu, tetapi kita menjalankan perintah Allah pada menjauhkan larangannya, bahkan terhindar pula sama sekali segala sesuatu yang tidak dibolehkan oleh agama kita. Ini yang kita lakukan. Tetapi jangan lupa bermohon pada Allah supaya Allah mengeluarkan kita dari hal-hal yang tidak baik dan masuk pada hal-hal yang baik. Ini artinya perubahan-perubahan yang berlaku pada diri kita, pada soal kehidupan kita, kerjaya kita, budaya hidup kita. Hendaklah kita lihat apakah perubahan itu, pertukaran itu menjejaskan urusan ibadat kita, menjejaskan urusan agama kita, dan bagai-bagai yang tidak sejalan dengan syarak. Jadi kita buat perubahan, kita mohon kepada Allah, minta supaya Allah kembalikan ataupun hantar kita tempat yang lebih baik. Sebab itu kita ada istikharah, kita ada salat istikharah, kita ada doa istikharah untuk memohon kepada Allah atas 5 perkara lah. Saya sebut 5 perkara lah, tak sebut dalam hadis macam tu. Dalam doa istikharah ni ada 5 penting yang kita kena lihat. Pertama, adakah baik bagi diri kita? Pertama sekali lah, diri kita tu maknanya kita, kehidupan kita lah, kehidupan kita, cara hidup kita, cara makan minum kita, itu yang pertama, baik tak bagi diri kita. Yang kedua, baik bagi dunia kita, urusan-urusan duniawi yang kita terlibat, kerja-kerja duniawi yang kita terlibat. Yang ketiga, baik bagi keluarga kita, elok tak bagi keluarga kita. Yang keempat, baikkah bagi agama kita. Yang kelima, baru baikkah bagi akhirat kita. Itu 5.
Kalau baik bagi lima-lima ni, ya Allah kau bagi kat aku. Kalau tidak baik bagi lima perkara ataupun yang di antaranya lima perkara keempat ketiga ke, minta supaya Allah gantikan dengan yang terlebih baik. Ada dia. Bukan sebetul dah. Bagi dengan lebih baik lagi. Boleh faham Lima Pertama kita ingat kalau orang dah tukar kerja, dia duduk tempat A, tiba-tiba dia tukar kerja habis tempat B. Ya, sampai tempat B itu ataupun bisnes perniagaan kita sebut, ya, kita buat perniagaan begini, tiba-tiba kita tukar ke satu perniagaan yang lain. Kita kena tengok daripada lima sudut lah. Adakah yang pertama baik diri kita, sesuai lah makan minum kita, kehidupan kita, ya, cara pembawaan kehidupan kita. Yang kedua, apakah baik bagi keluarga kita, itu kita kena baca, ya. Yang ketiga, baikkah bagi dunia kita baik ke tidak, ya. Sebab kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita minta tu. Dan yang keempat, baik ke tidak bagi agama kita. Boleh sembahyang, boleh tahajud, boleh puasa sunat, boleh baca Quran, boleh hadir kuliah-kuliah ilmu, ya. Boleh memperbanyakkan zikir, bagai-bagai. Dan akhir sekali, baik bagi akhirat kita. Itu vision kita yang terakhir, wawasan yang terakhir. Baik bagi akhirat kita ke tidak. Akhirat kita apa dia? Akhirat tiga. Pertama, mendapat pengampunan Allah. Kedua, mendapat redha Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat Allah. Itulah akhirat. Kalau akhirat tak ada tiga tu, itu bukan akhirat yang hasanah. Ya, wa fil akhirati hasanah, tak jadi hasanah kalau tak ada tiga. Tak ada tiga ni neraka lah jawab dia. Ya. Yang pertama, mendapat pengampunan Allah. Masuk kubur sudah bertemu ke pengampunan Allah, nampak ya. Bangkit di mahsyar besok sudah mendapat redha Allah, ya. Apabila sudah dihisab, kita mendapat apa kita sebut sebagai rahmat Allah. Rahmat boleh masuk surga. Dia jawabnya, tanpa rahmat tak dapat tiket rahmat tu, kita tak boleh masuk surga lah. Ya, jangan baca amalan kita, jangan baca kedudukan status kita, jangan baca segala kekuatan iman kita lah. Itu semua tidak bererti apa-apa. Tapi dia mesti sampai kepada klimak dia, kemuncak yang paling tinggi. Yang pertama sekali adalah maghfirah. Itu sebab itu kita habis-habis semayang, kita bagi salam, sudah kita sapu muka kita lagi, kita minta yang pertama, kita minta ampun tu tak? Astaghfirullahaladzim 3 kali. Itu hadis Nabi, sunnah Nabi. 3 kali kita minta ampun kepada Allah, sebagai bererti bahawa amalan ibadat kita ini mesti mendapat pengampunan Allah dulu. Jadi kita beribadat ini untuk menjurus kepada pengampunan. Semua ibadat kebaikan duniawi yang kita buat tadi ini untuk menjuruskan kepada pengampunan. Kalau Allah sudah mengampun kita, Allah akan redha kita. Betul tak? Kalau Allah sudah redha kita, pasti sebab Allah janji, ya, wa rahmati ghadabi, ya, ghadabat ghadabi, di mana rahmat aku mengatasi akan keburkaan aku, kata Allah. Jadi maknanya kita mesti mengharapkan 3 akhirat. Boleh faham 5 tadi yang istigharah, 3 tadi di akhirat, baru akhirat yang hasanah. Tapi kalau tidak ada 3 ni, itu bukan hasanah, ya. Akhirat yang membawa kita menjurus, na'udzubillah, kepada azab dan sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Mohon perlindungan daripada Allah. Sambung insya-Allah. Kita tidak boleh mendikte Allah, tetapi kita harus adab kepadanya. Kita tak bolehlah hukum Tuhan tak patutlah, Tuhan tak boleh buat begini ke aku. Kita banyak beribadat, banyak beristiqamah, kekal beristiqamah, tapi kena juga bala musibahnya. Tak boleh kita faham. Kita baca selapih, kena baca 10 lapih. Pertama kita kena baca dulu. Allah kasih seorang hamba, Allah akan uji. Itu confirm. Orang yang kena uji, tandanya Allah kasih kepadanya. Orang yang tak kena uji, tak ada ujian dalam hidup dia jauh daripada rahmat Allah. Kacau tu. Orang yang tidak mendapat ujian daripada Allah, hari-hari selesa, tak ada ganggu, tak ada apa. Ya.
rasa senang, rasa tenang, tak ada apa. Ini bahaya. Bahaya ya. Dalam istilah tauhid dia panggil istidraj. Istidraj. Ya. Itu kita nak kena faham baik-baik tu. Jadi pendek kata, istidraj ni Tuhan biar kita ghalid dalam senang, ghalid dalam tenang, ghalid dalam aman, nampak ya? Aman, tenang, tak ada ganggu apa, nampak ya? Kita jangka, kita fikir kita bagus ya, no? Kita kata kita dah bagus kan, orang pergi Mekah kan, daripada awal gerak daripada rumah sampai balik daripada haji selesai, tak ada ujian apa pun, tak ada masalah, semua berjalan dengan elok. Dia balik-balik dia rasa semuanya, dia boleh cerita ke orang pula. Kalau ada orang cerita orang punya sengsara, terkena ujian ke apa-apa di Mekah, masa tu dia akan ambil saya sana, Tuhan bagi. Nampak ya? Semua selesa, rumah, tempat tinggal bagus, dekat dengan masjid, makan lalu, tak ada sakit apa. Ya. Dia tak nampak Tuhan tak uji dah tu, ya. Ya, itu dia. Tapi kalau yang sampai dah belum keluar daripada rumah dah kena masalah, ya. Belum naik kapal dah kena masalah. Sampai balik dah kena masalah tu, ya. Tapi dia tabah. Tengok macam mana respon dia lah. Bila dia tambah, dia boleh terima. Ini maknanya Tuhan berkenan kat dia. Tetamu Allah yang sangat diperdulikan Allah, tu dia. Boleh istilah tu kita pakai, Allah sangat memperdulikan dia. Ya, begitu teliti, maka itu artinya adalah tanda-tanda bahawa dia akan mendapat limpah kasih Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Itu paling penting. Ya, baik. Jadi orang yang suka, orang yang mencerita dia punya kebaikan-kebaikan tadi ini tanpa apa-apa, itu bahaya. Itu kita panggil istidraj. Sebab Allah akan biar dia tengah leka dalam keadaan dia merasai dia aman, tidak ada apa-apa ancaman, sekonyong-konyong datang bala musibah yang menekan. Ketika itu dia akan tertekan dengan amat sangat tanpa menyesal. Tak boleh menyesal. Menyesal buat apa? Bukan boleh buat apa dah. Ya, itu kita tanpa menyesal tadi. Maka itu kita kena ambil faham begitulah. Baik. Jadi makanya kita jangan menghukum Allah, jangan kita mendikte Allah, tetapi kita harus adab kepadanya dengan mendahulukan keredaannya atau kehendak kita sebagai hambanya. Redha dulu ya. Kita kembali kepada kemuncak tauhid. Ya, yang pertama kita tawakal kepada Allah, yang dua kita redha, ketiga kita mahabbah, sayang. Itu kemuncak tauhid pula. Orang ada tiga perkara ni baru tauhid dia mantap. Selesai la ilaha illallah sampai ke puncak. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Oh, cantik. Radalah aku Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi. Ya, betul lah, betul sungguh-sungguh, cantik kan. Ya, orang ni sudah sampai ke puncak tauhid yang sebenar. Tauhid itu dah sampai buah. Ya, Syed Sabiq dalam kitab dia menyebut bahawa itu adalah kemuncak kepada tauhid. Buah, kalau pokok dah jadi buah, boleh petik, boleh makan. Tauhid dia seolah-olah pokok sudah tumbuh buah, dah jadi buah, boleh petik, boleh makan dengan ranum. Ya, dia akan makan dengan ranum. Keimanan dia itu menjadi manis dalam diri dia. Ketakwaan dia akan menjadi sejuk, dingin, hening dalam jiwa dia. Ya, itu paling penting. Boleh kan? Akal nurani dia akan mula mendekati, sentiasa mendapat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menilai nikmat-nikmat dan kesyukuran kepada Allah. Itu pentingnya. Jadi ada tiga perkara yang penting kita sebut tadi ini. Kemuncak tauhid yang pertama sekali tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Radhiyallahu an wa radu'an. Diperredha dan Allah berredha. Zalika liman khasyiya rabbah, takut kepada Tuhan, takut makan Tuhan. Ya, redha. Yang kedua,
Yang ketiga, mahabbah, sayang. Kita sampai sayang kepada Allah. Bila sayang kepada Allah, ingin, suka bertemu dengan Tuhan. Duk tunggu masa bila aku nak mati. Bukan takut mati. Lagi duk tunggu, lagi mati tak sampai aku tak jumpa Tuhan aku lah. Rindu kepada Allah, nak jumpa Tuhan, ya. Zat yang paling sempurna, maha sempurna, nafsiyah, paling sempurna, semua dia. Jadi maka dengan kerana itu kita akan dapatlah satu pendekatan yang luar biasa kepada Allah. Sambung lagi, ya. Tidak gelisah, katanya musannif, dengan demikian kemungkinan besar, ya, Allah akan memberikan jalan keluar yang baik menurut kehendaknya, dan kita tetap pada ketentuan Allah yang telah diberikan pada kita sesuai dengan keredaannya dan tidak menyalahi ajaran agamanya. Tunai dululah, ya, fal yastajibu li, maka sempurnakan segala kewajiban yang wajib bagi aku, wal yu'minu bi, dan beriman bagiku, la'allahu biarsyudun, mudah-mudahan kamu akan menjadi hamba Allah yang rasyid, yang lurus, yang betul, dapat jalan betul, bertemu dengan Tuhan yang betul, ya, berhadapan dengan keridaan Allah yang sahih. Sedangkan di samping itu segala maksud dan cita-cita kita yang baik disampaikan pula oleh Allah. Segala hajat-hajat kita Tuhan makbul. Dia kena begitu dulu, ya. Awali dengan istikharah. Saya sebut banyak kali dah istikharah ni, ya. Doa paling dekat dengan Nabi, selalu Rasulullah akan baca Allahumma khirli wakhtarli, ya. Jangan lupa, ya. Allahumma khirli, kha, ya. Allahumma khirli wakhtarli. Ini aja doa Nabi, ya. Ya Allah, engkau baikkan bagi aku dan engkau pilih bagi aku. Engkau baikkan bagi aku semua perkara dan engkau pilih yang terbaik bagi aku. Itu dia. Nampak cantik doa tu, ya. Ringkas, padat, pendek. Nak syarah dia setahun tak habis. Nak syarah tu, ya, dua patah kalimah tu, ya, setahun mengaji tak habis, hari-hari mengaji tak habis. Tu dia nak kupas, ya. Allahumma khirli, ya Allah, engkau bagi yang terbaik bagi aku. Wakhtarli, dan kau pilih yang terbaik bagi aku. Apa lagi nak? Jagalah tu. Bila kita minta, Tuhan tok, kita kena terima lah. Tuhan tok kena terima lah. Dia letak kita tak mana, dia letak kita tak mana, dia nak letak kita tak mana, ya. Itu dia. Nak dapat berlian bukan senang. Nak kena jumpa arang dulu, kan. Ya, kena jumpa yang hitam dulu baru jumpa berlian, ya. Dia nak jumpa berlian kena jumpa arang dulu, kan. Arang yang baik mana? Arang batu, ya. Itu dia. Nak kena korek, kan. Bumi, ya. Kerja berat, ya. Nak korek, nak dapatkan arang batu, ya. Itu dia. Jadi kemudian daripada situ barulah ada nak dapat serpih-serpih dia daripada proses, seketul besar meja ni, ya, arang batu, baru nak dapat besar ujung kelingking, ya, kecil je, baru dapat ujung kelingking berlian. Nampak? Tapi nak dapat dia kita proses, ya, ketui arang yang berat. Tu tengok macam mana Tuhan buat. Jadi kita kena faham dulu, Tuhan, kita akan diletakkan dulu pada dasar tempat yang agak menyempit ataupun susah dengan kita. Sementara nak dapat yang baik, kita minta yang baik. Itu dah lah. Tu kita jangan fikir begitu. Orang pergi Mekah, saya sebut juga, ya, Ustaz tolong doa, Ustaz, bagilah saya boleh pergi Mekah ni, dah dapat lah, tabung haji pun dah panggil ni. Oh nah, Allah panggil lah, dia tabung haji panggil tu, Allah panggil lah. Dia faham begitu, ya. Itu dah. Dulu Nabi, Ustaz doakan supaya dapat saya buat kerja haji dengan sempurna, dapat sampai di Mekah dengan sempurna, ya, dapat menunaikan ibadat-ibadat haji dengan sempurna. Baik, Ustaz pun doa, buat sembahyang hajat, ya Allah, minta yang terbaik, tak apa, kita buat sembahyang hajat, minta yang baik. Bukan kita minta dunia pun, kita minta yang terbaik untuk ibadatnya. Ya Allah, biar laksanakan ibadat haji dengan sempurna, boleh buat haji dengan baik, ya Allah. Lepas doa dia sakit, dia nampak, dia sakit dalam perut. Oh, memulai perut dah, ya. Tahan dah, tak boleh pergi bilik air, tak boleh pergi sungai besar lah, masalah. Tu, dia telefon, kita pun baru doa, ya. Ustaz doa kat saya lah. Saya doa dah. Ni saya kena pula sakit ni, dia tak.
Kita minta doa nak pergi haji yang baik, dapat kena haji yang baik, dia sakit teruk. Pelawan kan? Tak itu, tapi dia bukan lambat lagi lah. Ya, dah panggilan tadi ni mungkin sebulan lagi nak pergi, mungkin sebulan lebih kot. Nak pergi ni ada tempoh masa. Rupanya Tuhan nak bagi dia buat kerja haji dengan sihat. Dia ada penyakit rupanya. Dia ada penyakit dalam perut dia tu. Penyakit itu mungkin menghalang dia tak boleh buat kerja haji. Nampak tak? Kita minta haji yang baik kan? Jadi Allah bagi cara mana? Allah bongkar dia punya penyakit. Rawat penyakit tu dulu, sihat baru ambil Mekah. Cantik lah. Kita minta dia pergi haji. Maka tu dia pun masuk hospital. Teris-teris ada ketumbuh dalam perut. Nak kena buat operation. Bukan berlawan dengan doa kita, tak berlawan dengan doa kita. Sebab seorang saya akan minta kepada Allah 5 perkara yang saya minta kepada untuk dia. Kalau orang minta saya buat sembahyang hajat, saya akan sebut yang tu lah. Ustaz buat sembahyang hajat lah, untuk apa-apa tujuan, saya akan buat itu. Ya Allah, kiranya urusan dia tadi ini baik bagi diri dia, baik bagi keluarga dia, baik bagi dunia dia, baik bagi agama dia, baik akhirat, Engkau bagilah kat dia. Itu dia. Setelah minta dia punya hajat lah, ya, dia minta kerja ke, dia minta apa ke. Ya Allah, hamba-Mu mohon menitip doa kepada hamba, mohon kepadamu ya Allah, dia berhajat untuk kerja sekian-sekian, dia dapat tawaran kerja sekian-sekian. Nampak tak? Engkau makbul lah hajat dia. Kiranya tu dia. Nampak tak? Baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya, baik bagi dunianya, baik bagi agamanya, baik bagi akhiratnya, Engkau bagilah kat dia. Kalau tak baik, Engkau ganti yang terbaik. Itu dia. Nampaklah. Itu dia. Itulah. Jadi ini walaupun dia dapat kerja di sekian tempat, ya, tapi bila kita minta terbaik, tempat yang dia kena kerja tu tak bagus. Tempat tu banyak orang maksiat, banyak urusan-urusan maksiat, banyak kerja-kerja syubhat, ya, mungkin akan mengganggu ibadat dia kalau dia kerja situ. Ya, Allah tukar dia pergi hantar pedalaman tu, hantar pergi Sarawak, Sabah. Nampak? Tempat tu dekat dengan surau, bersih daripada urusan-urusan syubhat. Nampak tak? Tengok tu. Dengar lagu tak pernah elok, tapi dia kata lega. Tempat mula tadi yang dia dapat tadi ni mungkin memberikan mudarat, mengancam dia, tak sihat. Itu di antara sedikit kita kena baca perbuatan Allah. Dia akan dahului yang tak baik, ya. Apa-apa kebaikan kita minta kepada Allah, dia akan tempuh yang tak baik dulu, confirm, ya. Jangan dia takkan dapat terus yang baik tu, ya. Kalau orang tu memang nak sampai ke redaan Allah tadilah, yang kita tiga tadi, ya, dia kena kait, dia ada link dia punya tu. Jadi maka tu kita harus faham bab ni, kerjaan Allah. Inilah muamalah kita dengan Tuhan, ya, ilmu yang membawa kita muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka tu yang si operation tadi ni masuk hospital, operate, buang ketumbuh apa semua, balik duduk di rumah. Nampak, ya. Lagi 2 minggu nak pergi haji, perut dia dah elok. Ya, hari nak berangkat pada nak pergi Mekah, sihat elok. Boleh buat kerja haji dengan baik. Nampak? Faham, itulah maksud dia. Yang orang tak mau pula, yang Tuhan tak mau pula, walau sihat dia elok, sampai tanah tak boleh buat lah. Tuhan tak mau. Kan? Itu dia, itu jadinya lah. Dan dia pun tak minta yang kita sebut tadi lah, ya. Kita kena minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Apa perkara pun kita minta, ud'uni astajib lakum, mintalah apa saja, confirm, pasti aku bagi. Ayat ni bererti bahawa pasti Tuhan bagi, ya. Tapi cara mana Tuhan nak bagi, itu bukan cara kita. Cara dia nak bagi itu bukan cara kita lah. Jangan kita atur pula cara kita, itu tak betul lah. Cara mana Tuhan nak bagi kita minta satu jawatan, satu kerja kita minta, nak dapat jawatan tu, kan? Allah, kita serah kepada Allah cara mana Tuhan nak atur. Jangan kita atur Tuhan pula, ya. Ini tak kena, kan? Dalam konsep doa saya sebut, kalau kita menyalahi adab, memang doa itu tidak makbul, ya, tak makbul. Jangan kita minta doa yang kita menghalusi kepada Allah. Kita doa ajak Tuhan pula, ya Allah, Engkau bagi syurga kat aku, di dalamnya mengalir sungai-sungai,
Ya Allah, Engkau bagi syurga dekat aku di dalamnya nikmat-nikmat yang luar biasa. Ya Allah, Engkau bagi syurga dekat aku, nampak dah, yang dikelilingi dengan bidadari. Kita doa tu semua. Dan minta syurga semua ada dalam tu lah. Macam kita minta doa kan, Rabbana taqabbal minna. Minna tu dah masuk dah semua. Min tu dah masuk semua dah. Sebut pula doa ana lagi. Doa masuk dalam min lah, daripada kami. Terima daripada kami itu masuk apa daripada kami, semua dalam tu doa daripada kami. Apa ada dalam kami ni ada apa? Doa kami ada, sembahyang kami ada, puasa kami ada, haji kami ada, ya, kerja kami ada, kehidupan kami ada, ya. Ni kita doa Tuhan pula. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Dah terima sembahyang, rukuk Tuhan terima lah. Ya, dah terima sembahyang, dah terima tu maknanya kita semua Tuhan terima. Itu sahihnya. Jelas Nabi Ibrahim minta doa tu. Nabi Ibrahim minta Rabbana taqabbal minna, terima daripada kami. Habis Nabi Ibrahim minta, ikut doa tu lah Nabi Ibrahim. Ya, Rasul-Rasul ni kita percaya satu sifat, wajib percaya. Sifat apa? Fatanah, cerdik, bijaksana, genius. Nampak ni? Ya. Jadi apa dia minta betul dekat tu. Ya, Nabi Ibrahim tak pandai, aku lagi pandai Nabi Ibrahim. Dia minta dekat tu, aku nak minta semua. Dia tak minta semayang pun, aku nak minta. Nampak? Oh, tak cerdik kita. Faham ya? Itulah. Baca Quran kena faham. Itu dia perlu kena ada ilmu Al-Quran tu, kita kena ada cabang-cabang Al-Quran tu kita kena faham baru mudah. Bila kita dah baca doa macam tu, kita dah halusi doa kepada Allah, doa-doa macam itu kabur. Bukan Tuhan tak terima, kabur daripada makbul. Nampak dah? Ya. Mungkin dia dapat tak sempurna, mungkin dia dapat tapi lambat, mungkin dia dapat tapi bukan dia dapat dulu, orang lain dapat. Nampak? Dia pergi mana? Tang bagi Tuhan bagi, tapi kaedah menerima itu sudah berbeza. Ada faham? Jadi kata musannif, ya, sedangkan di samping itu segala maksud dan cita kita baik disampaikan oleh Allah, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini maksud beberapa syair sufi sebagai berikut. Ini syair sufi ya. La kunta fil matlubi ghaira talab farda bi hukmillahi walzamil adab. Hendaklah anda pada sesuatu yang dituntut oleh Allah pada anda tanpa memohon yang lain. Apa-apa kita minta, jangan doa apa yang lain, kerana itulah redha Allah dengan hukum Allah. Ya. Dan lazimlah adab sopan santun kepadanya. Begitu. Wa in aqamaka hawa'ut tab'i fi 'amalin mukhalifin lisyar'i. Dan jika dia kata hawa tabiat yang telah mendirikan anda pada pekerjaan yang bertentangan dengan syarat agama, ya, fabadiril khuruja la tumatil waqta' bisayfil azmi kull ha'il. Maka cepat-cepatlah keluar, jangan anda menunda-nundanya, dan potonglah dengan pedang kemauan yang kuat seluruh dinding yang menghambatnya. Ya, syair ni satu di antara ilmu, ya, ilmu yang dianut oleh yang banyak orang alim. Ada ilmu syair banyak di pengiban. Seperti Imam Syafi'i menghafal 70,000 syair. 70,000 syair Imam Syafi'i. Dia punya pak menakan dia nanti duduk jalan musafir atau urusan berniaga, ada urusan berniaga, dia ikut pak saudara dia. Dia tak ada bapak dia mati awal dah, muda ya. Ketika dia dalam perut bapak dia dah tak ada dah. Imam Syafi'i, ya. Kemudian dia duduk dengan pak saudara dia lah. Ya. Jadi ketika duduk itu, bapak saudara dia bawa apa nama dalam perdagangan, dia duduk atas unta, daripada berjalan dia duduk syair, dia baca syair dia. Pak belakang kata dia pada membaca syair yang baca Quran lagi baik. Baca Quran. Dia duk hafal, dia jaga hafal, dia baca. Maka ubahlah, ya.
ubah. Dia pun bacalah Quran. Itu yang lazim sudah. Baca Quran satu hari kena khatam Quran sehari sekali. Sudah biasa dengan bapa saudara dia ketika dalam perjalanan itu ini. Ini Imam Syafi'i kan. Itu maknanya salah satu daripada cabang ilmu yang kena dikuasai oleh orang-orang alim. Orang alim kena ada syair. Sebab dia membawa arti kepada bahasa, kita memahami bahasa Al-Quran. Dia masuk dalam ilmu bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni dia ada ilmu, dia panggil ilmu balaghah. Balaghah ni dia ada 3 cabang ilmu. Dalam tu ada 3 cabang ilmu. Yang pertama ilmu bayan dia panggil. Yang kedua ma'ani. Yang ketiga ilmu badi'. 3 ni lah. Bayan yang pertama, ma'ani yang kedua, badi' yang ketiga. 3 ilmu dipanggil balaghah. Jadi bahasa Arab ada, paling tidak dia kena ada mula-mula ilmu nahwu, ilmu saraf, 3 cabang ilmu. 5 ilmu bahasa Arab ni paling minima kena ada bagi tiap-tiap orang alim, guru agama, apa nak mengajar agama lebih jauh, dia kena ada 5 cabang ilmu ni. Ya. Kemudian baru masuk ilmu qiraah, ilmu lughah, masuk pula ya. Baru masuk Al-Quran pula. Pecah. Paling-paling tidak nak panggil tok guru, dia kena ada 20 cabang ilmu. Nak panggil orang tu tok guru dia kena ada 20 cabang ilmu baru boleh panggil tok guru dia. Jangan duk serbu ikut. Tu pengarang ada nak dia faham. Kitab Faridah kan, ulama yang tulis kitab Faridah, kitab Tauhid, Faridatul Faraid, dan dipih Syekh Ahmad Al-Fatani, 45 cabang ilmu ada dekat dia. 45 cabang ilmu tuan-tuan. Baru dia tu Syekh Ahmad Fatani yang tulis kitab Faridah tu. Kitab nipih, kitab Tauhid ya. Itu dia ya. Imam Syafi'i ghatuh ilmu. Itu dia. Tafsir saja kena ada 16 cabang ilmu. Orang nak tafsir Quran, orang nak tafsir bukan baca tafsir. Baru ni ada kes kan ya. Satu wakil rakyat baca yang bukan Islam baca Quran. Dia tafsir Quran. Dia baca tafsir, dia bukan tafsir. Dia baca tafsir. Ada satu tafsiran dalam bahasa Inggeris, The Glorious the Meaning of Al-Quran. Dia semua tafsir saja, tak ada ayat Quran dalam tu. Baik ya. The Glorious the Meaning of Al-Quran. Itu yang satu tafsir yang dibaca oleh orang yang bukan Islam. Ya. Jadi kita baca tafsir itu tak salah. Dia bukan tafsir Quran, dia membaca tafsiran yang ditafsir oleh ulama tafsir daripada buku-buku tafsir. Nampak tak? Ya. George Bernard Shaw, ya, Sir George Bernard Shaw, scholar British. Dia kata Quran is every man's library. Every man's library. Bukan untuk satu orang Islam saja, semua orang boleh baca Quran. Quran bacaan Islam menggalakkan bacaan, siapa pun boleh baca. Nampak tu ya. Gitulah. Jadi maknanya bila kita baca, kita kena baca mengikut tahap kita lah. Kalau kita bukan pentafsir, kita baca tafsir orang. Macam guru-guru banyak tafsir sekarang ni. Saya pun banyak tafsir juga. Kan? Bukan saya tafsir sendiri, daripada pikiran saya membaca tafsir orang, cuma menyampaikan tafsiran orang tak salah. Jangan kita tak ada ilmu, kita pergi tafsir sendiri. Orang tak salah, orang tu boleh baca Arab lah, dia boleh faham bahasa Arab, dia baca, dia tafsir sendiri. Yang ni tak boleh lah, kecuali dia kena mempunyai sekurang-kurang pun 16 cabang ilmu. Mengikut Maulana Zakaria Al-Ansari Kandahlawi dalam buku dia Fadlul Amal, kalau buka ada ditulis ya. Orang tu kena ada 16 cabang ilmu untuk tafsir saja, tak masuk lain lagi. Ya. Nak faham ilmu fiqh, dia kena ada 5 ilmu. Kuasa ilmu fiqh kan? Contoh fiqh ya. Pertama sekali dia kena faham ilmu, dia kena faham ilmu hadis. Dia kena ada ilmu hadis dulu ya. Kedua, dia mesti faham soal-soal yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Yang ketiga, dia kena faham dengan hadis-hadis hukum.
Yang keempat, kena ada usul fiqh. Yang kelima, kena ada kaedah fiqh, kawaidul fiqh. 5 cabang ni baru boleh kuasai ilmu fiqh luas. Nampak? Baca kitab-kitab fiqh mana pun tak ada masalah. Ini baru 5 orang nak ambil fiqh ni ilmu. Tapi ni ilmu tu, ilmu hadis tu, nak kenal ayat-ayat hukum, kan? Tapi yang ni adalah ulama-ulama yang mengambil inisiatif telah menyusun kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum. Ini kita boleh tengok dalam kitab Hadis-Hadis Hukum oleh Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama Indonesia. Saya sempat berjumpa dengan dia lah. Orang kecil dalam 5 kaki 3 inci orang dah, tapi cukup alim. Orang alim-alim ni kecil-kecil, tak besar. Besar-besar, tinggi-tinggi bukan orang alim lah. Macam saya tinggi bukan orang alim. Orang alim ni dia kena kecil-kecil, comel-comel. Doktor apa nama kita punya Ustaz Osman Al-Muhammadi yang kecil, berdiri dekat tu dengan saya. Tu lah. Dia ni pun sama juga, TM Hasbi As-Siddiqi, tapi dia tulis tak kurang pada 300 kitab. 300 kitab, Dia dapat profesor, full profesor, tak mengaji dia Azhar pun. Dia tak pergi Azhar, tak mengaji Azhar, mengaji Indonesia di pondok-pondok Indonesia, masuk universiti Indonesia, dapat anugerah profesor. Nampak tak? Profesor kekal, bukan profesor Madya. Profesor kekal, layak panggil profesor di dalam dan di luar. Tu kita Profesor Madya ada banyak. Profesor Madya ni bukan profesor, dia bantu profesor, maka dia panggil Profesor Madya. Dia bantu. Pada hakikat dia bukan profesor. Profesor ni orang yang menguasai, yang sudah kuasai satu kedudukan yang tinggi. Dengan sekurang-kurangnya dia ada 5 buku dia baca lah, 5 buku, 5 buku. Oleh kerana daripada orang tengok daripada penulisan kitab-kitab dia lah, kitab-kitab buku-buku dia orang tengok di sini, maka Azhar panggil dia bagi doktor. Nampak? Dia tak mengaji Azhar pun, tapi Azhar panggil bagi doktor. Nampak? Hamka Muzaffar, Profesor Dr. Hamka dia dipanggil di Azhar bagi doktor. Dia tak pernah mengaji di mana-mana negara Arab, tak pernah. Profesor Dr. Hamka, apa nama, Dr. Hatta, Bung Hatta dia panggil, tak mengaji. TM Hasbi As-Siddiqi, tidak. K.H. Hasami Hazami, ulama Betawi, dia tak mengaji di Asia, tapi dia dapat ijazah kedoktoran. Dia punya alim tu luar biasa, sebab dia punya ilmu yang luas, mengaji ilmu secara luas. Macam itulah, sambung lagi insya-Allah, sedikit pengetahuan yang kita ambil. Maka kata musannif, kalau kita lihat daripada syair, hendaklah anda pada sesuatu yang dituntut oleh Allah pada anda tanpa memohon yang lain. Nampak? Hendaklah anda pada sesuatu apa yang telah dibagi oleh Allah kepada anda, duduknya keadaan anda, berada dalam keadaan mana, jadi anda hanya berpegang kepada apa yang Tuhan ada, buat yang sebaik-baik, lakukan sebaik-baik. Kalau rezeki, guna rezeki sebaik-baik. Kalau kerja, amanah dan kerja sebaik-baik. Kalau tempat, jagalah tempat itu dengan secara harmoni dan aman. Begitu. Kerana itu redha dengan hukum Allah, lazim adab sopan santun. Redha dengan hukum Allah, lazim dengan adab sopan santun. Sopan santun ni artinya dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah lah. Sembahyang jemaah ni kita hadir, syiar-syiar agama kita buat. Dan jika hawa tabiat yang telah mendirikan anda pada pekerjaan bertentangan dengan syarat agama, dan kita kena faham kalau dia bertentangan dengan syarat-syarat agama, kita tinggal, kita ubah, kita pindah. Itu adanya hijrah, hijrah. Kata Imam Nawawi rahimahullah anhu dalam Riyadhus Shalihin, hijrah yang kita lakukan tadi ini banyak sudut lah, luas hijrah itu. Bukan hijratul masal. Hijratul masal ni daripada Mekah pergi Madinah lah, itu dah tak berlaku dah sekali je. Hijrah yang lain daripadanya berlaku, keluar daripada kesesatan masuk kepada petunjuk, keluar daripada kegelapan masuk kepada cahaya, keluar daripada kejahilan masuk kepada kealiman. Kita ubah sikap kita,
ubah keadaan kita kepada yang baik, itu hijrah lah. Ya, bukan hijrah itu artinya kena berjalan, ya kan? Tapi terlibat juga urusan-urusan berjalan. Seperti musafir, kita tak ada ilmu, daripada jahil kepada ilmu. Tempat kita tak ada orang alim, kena pergi cari tak keluar, kena berjalan lah. Sebab tu ada musafir dia panggil, ada bab safar, ya, dalam Islam ni. Antaranya itulah Allah Ta'ala bagi kemudahan safar di pasal ini, ya. Pertama kerana nak cari ilmu, hijrah. Kedua kerana nak bentuk kehidupan. Ketiga sebab kita nak jaga syakhsiah kehidupan. Dan keempat untuk menjaga adab agama. Itu paling penting. Ini kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Salihin, kitab dia. Dan perubahan itu kita kena lakukan. Baik, hijrah itu yang paling penting. Jadi maknanya kalau ada perubahan-perubahan dalam masalah kehidupan, terjejas kita punya agama, kita kena ubah, ya. Cari kepada tempat yang boleh kita dapatkan lebih selesa keagamaan kita. Ini Nabi hijrah ke Madinah tu, ya. Ulama kaji balik, bukan hanya nak lari daripada kejahilan, ancaman orang-orang kafir, tidaklah, ya. Rupanya luas, ya, banyak motif dia yang Rasulullah melakukan hijrah, ya. Pertama sekali nak jaga tauhid lah. Kerana nak bawa pohon tauhid yang disemai tanam di Mekah tak mau jadi, tanah Mekah tak mau jadi. Itu ibarat kita katalah, nak bawa pohon tauhid tu supaya boleh semai tanam di Madinah. Bumi Madinah saja sesuai, boleh terima tanaman pohon tauhid. Dia biar di Mekah tak boleh. Ini ibaratnya, bukan pokok tu, ya. Itu paling penting. Yang kedua, untuk membawa suasana adab kita dengan Tuhan, perubahan kita dengan Tuhan. Artinya nak jaga ma'rifah. Di Madinah tak boleh. Sebab nak jaga ma'rifah, kita kena faham. Yang ketiga, kerana untuk menghasilkan ni'mat uzlah. Ni'mat uzlah ni kita menyisihkan daripada sebarang yang boleh mengganggu kehidupan dan agama dunia akhirat kita. Apa-apa yang boleh mengganggu dunia akhirat kita, kita jauhi. Itu kita panggil uzlah. Nampak? Ya, keempat. Yang kelima, untuk menanam sifat zuhud, supaya kita tidak dikongkong oleh kehidupan dunia yang sementara. Jadi kita nakkan satu kehidupan yang kekal. Sebab itu dinamakan Yathrib itu dengan Madinah. Yang itulah Madani yang sebenar. Daripada motif, daripada modul tu lah kita ambil Malaysia Madani ni, ya. Sikit daripada modul Madinah tu, ya. Rasulullah namakan Madinah bukan pasal dia tahun. Madinah bukan segi lorah. Lorah kalau Madinah maknanya tahun lah, ya. Sungai Ara ni Madinah juga, ya. Bayan Baru Madinah juga. Itu lorah daripada segi bahasa. Madinah ni artinya tamadun, masyarakat yang tamadun, bumi yang ditamadunkan, ya. Urusan-urusan kehidupan yang mencapai ketamadunan. Sebelum itu belum ada. Sebelum wujudnya Madinah, belum ada di dunia ini mana-mana bumi negara yang bertamadun. Walaupun Parsi, Rom sudah wujud awal, Empire Rom, Empire Parsi telah wujud awal, tapi dia tidak mencapai matlamat, tak capai martabat tamadun tu, belum sampai. Maka tu tak layak nak bagi Madinah ke dia. Hanya Rasulullah sajalah orang yang pertama yang meletakkan istilah Madinah itu sebagai satu tempat yang bertamadun, iaitu Yathrib sebagai puncak hijrah Rasulullah tu. Ini yang paling pentingnya. Jadi maknanya hijrah Rasulullah tu untuk membangkitkan masyarakat Madani, untuk membangkitkan masyarakat Madani, ya kan? 23 tahun yang sudah ada bunyi dah Madani ni, tapi hari ni baru jadi Perdana Menteri keluar bunyi lah Madani tu dengan terang. So 23 tahun dulu dia dah sebut dah, Perdana Menteri kita ni dah sebut 23 tahun dulu dah sebut dah Madani. Tapi masa tu dia belum jadi Perdana Menteri lah. Nampak tak, ya? Dia war-warkan Madani tu. Ini pun dia dapat daripada modal, ya. Malik Fandavi, seorang scholar Turki, ya, Maghribi, itu yang membawakan maksud, kata ketamadunan kita ini bukan hanya tamadun kita maju berjaya dalam soal-soal dunia, tapi maju berjaya itu sampai ke akhirat.
Itu panggil madani. Kalau kejayaan hanya kita berhenti ke dunia saya sekolah, kita panggil sekular. Ya, faham sekular. Jadi kita tak mau, ya. Dia mestilah sampai kepada akhirat. Akhirat apa yang sampai tadilah. Kita dapat pengampunan, kita berkeridaan dan kita mendapat rahmat Allah. Baru jadi tamadun, ya. Kerja yang bertamadun. Hidup kita hidup bertamadun, keluarga yang bertamadun. Kita nak begitu, ya. Lawan tamadun ni jahiliah. Itu ya kita nak faham ke susahnya. Baik, sambung, ya. Jadi makanya dia kata tadi ini, apabila kita lihat nombor cerahan yang ketiga, apabila kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dengan menerima secara ikhlas dan redha pada ketentuan yang telah diberikan olehnya kepada kita, insya-Allah dia akan memberikan faedah-faedah yang terkumpul padanya dan juga nikmat di mana kita berbahagia karenanya. Itu dia. Ya. Jadi maknanya kena tumpulah kepada Allah, langsung bergantung kepada Allah, langsung kita kena ada pegangan yang kuat, iaitu tawakal. Maka tu zikir tawakal yang paling tinggi yang saya dah sebutlah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Amal zikirlah banyak-banyak, tuan-tuan. Confirm kita akan nampak kejayaan, kita akan nampak kebaikan, kita akan bertemu dengan janji-janji Allah yang baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Paling-paling korang sehari 450 kali. Jangan tiga, ya. 450 kali, ya. Doa tak ada masalah. Apa-apa yang kita doa tadi ni, dia akan makbul, dia akan tunjuk. Tapi zikir itu kena buat dulu. Paling kurang 450 kali. Dan Sirajul Jalil, kitab itu ditulis oleh Syekh Hasan Asyadili, pencetus tarekah Syadziliyah. Dialah orang yang mula-mula menyusun. Daripada dia datangnya tarekah Syadziliyah, yang begitu besar, dan dialah guru tarekah, pengarang kitab hikam yang kita baca. Syekh Ibn Athaillah Askandari, dia punya tarekah dia Syadziliyah lah. Syekh Syadzili ditulis satu kitab namanya Sirajul Jalil, nama kitab tu. Daripada kitab tu lah diterangkan tentang kelebihan hasbunallah. Dia kupas, ya, sampailah kepada tahap yang sehalus-halusnya, ya, kita amal. Jadi dia bagi paling ringan sekali dia hambak. Lepas subuh baca 10 kali. Habis semayang subuh, dua ada waktu subuh lagi, dua ada tingkat semayang lagi, bacalah 10 kali. Hasbunallah wal wakil, hasbunallah wal wakil. Dia adalah doa dia. Tak apalah doa tak apa. Kita baca 10 tu cukup, ya. Nak doa tu siapa nak boleh saya bagilah, saya boleh bagi insya-Allah. WhatsApp saya bagi, ya, doa tu 10. Lepas baca 10 kali baca doa. Kemudian kita pun bacalah dalam zikir kita 450 kali. Siap 450 kali kita baca ayat 174 Ali Imran. Baca 6 kali. 6 kali, ya. Ayat 174 dia buka tengok. Ya. Wanqalabu, fanqalabu, dia bunyi ayat tu mula dengan fanqalabu. Tak ada Quran sini kita tunjuk. Ya. Tu dia. Ya, fanqalabu ni mula ayat 174. Ali Imran, tuan-tuan tulis. Ali Imran ayat 174, baca 6 kali lah. Lepas baca 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tentang buat sendirilah, buat hari-hari tengok, ya. Kemudian kita akan dapat lihatlah perubahan yang drastik dalam kehidupan kita dan amalan kita dan usaha kerja kita, tuan-tuan, insya-Allah. Confirm, proven, orang putih kata sudah berhasil dan berjaya. Boleh, siapa-siapa yang amal, syekh tarekah yang ajak, ya, tu lah. Tu sampai dia pesan kepada ketua Raja Jin, jangan ganggu mana-mana ahli ibadat yang beramal
dengan zikir ni. Tu dia sampai tahap tu. Ya? Tinggi kan? Amal lagi banyak lebih baik lah. Minimum 450 lah. Tuan-tuan nak bawa sampai 4,500, lagi hebat lah kan. Zikir ni dia lain. Dia banyak mana pun tak jadi penyakit, jadi penawar, jadi ubat. Hak lain kalau lebih jadi penyakit dia lah. Urusan lain kalau banyak memang akan jadi penyakit. Makan banyak penyakit, tidur banyak penyakit, banyak bercakap penyakit, banyak berehat penyakit. Nampak ya? Banyak berjalan pun sakit. Nampak tak? Banyak rehat pun sakit. Nampak tak? Tapi kalau banyak zikir tak sakit. Pelik pula. Lagi baik. Banyak zikir, baca Quran, bertasbih, bertahmid, ya. Wala zikrullahi akbar, Tuhan kata. Wala zikrullahi akbar, berzikir Tuhan itu cukup besar. Urusan kerja zikir ini cukup besar. Maka itu tidak ada yang membawa lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Kita hanya permulaan. Kita ambil daripada rendah lepas sedikit dulu 450 9 ayat hasbunallah. Kita bawa ya. Tuan-tuan rajin dengan 450 tuan-tuan amal tu dia akan jadi banyak. Dia lah akan menjana tuan-tuan. Zikir itu sendiri akan menjana kita kepada kerajinan dan menambah kita punya amalan. Tidak ya. Orang banyak buat sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat zuhur, qabliyah, ba'diyah. Empat jaga, ya. Empat jaga, ya. Orang ni Tuhan bagi kat dia apa? Dia akan jadi satu sifat yang paling bersih dalam diri dia, iaitu sifat syukur. Ya, dia akan rasa sifat syukur. Jadi dia akan nampak selama ni aku tak cukup syukur kepada Allah. Jadi kita tak nampak lah. Dah kita tak nampak, kita ingat kita dah syukur dah, ya. Tapi bila kita amal 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur. Ya, Nabi kata pada hadis, orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, hurrimah 'alanah, diharam daripada neraka. Bukan tak masuk neraka, haram terus neraka dia. Bukan kata tak masuk, dia tak masuk neraka. Kalau dia tak masuk tu bibar juga, boleh serpih masuk ya. Dia kata diharam, hurrimah, diharamkan di atasnya terus. Ya. Neraka. Tidak. Tak apa kita buat walaupun diharam neraka kita buat. Sebab neraka tu Allah punya. Dia yang kawal neraka, dia yang pegang neraka. Nak hangat tak hangat pun kerja Allah, bukan kerja neraka. Neraka mana boleh pergi hangat. Jadi kita faham ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur jangan tinggal tambah-tambah kita doa aman damai lah ni, tak ada perang, tak ada apa, bom tak jatuh atas kepala kan boleh amal. Jangan tunggu bom dia jatuh atas kepala baru nak buat. Masa tu Allah, macam mana nak buat, aku dah sakit. Waktu hang sihat mesti bang tak buat. Sementara kita duduk sihat sekarang tuan-tuan, masa kita lapang hari ni, kita boleh berdiri lama lagi, boleh berjalan lagi ya. Boleh baca dengan elok lagi, buat pulun masa tu, ambil buat subuh-subuh. Nampak tak? Tidak. Saat ni ikut kita mati, habis tak ada yang buat dah. No? Fikir lagu tu lah. Banyak kan konsep ni kita kena pakai. Konsep jangan tangguh. Masuk kita tangguh ada sebab sayanglah, nantilah, tak apa tu tangguh tu, jahat tu lah. Nanti tunggu bila lapang lah. Bila nak lapang? Nak tunggu bila lapang? Saat ni dia boleh hantar pilihan bubur dan tidak. Nak tunggu lapang apa? Terus batu apa yang tuan-tuan dengar ni, zuhur saat ni tanam niat sekarang dah. InsyaAllah zuhur ni aku nak buat ya? Buat tempat, sebut dalam hati kita niat, ya Allah ya, aku guna banyak masa Tuhan yang aku dah guna untuk dunia, sekarang aku guna masa ni untuk Allah. Boleh tak? Niat begitu nah. Banyak sangat masa Tuhan dah kita guna untuk dunia, betul tak ya? Untuk dunia banyak masa Tuhan bagi ni kita guna untuk dunia. Ya Allah, sekarang aku guna masa yang kau bagi kepada aku ni untukmu. Itu dia. Betul tak? Buat sembahyang sunat. Jadi ringan tadi. Kita ni rasa ringan kita sembahyang sunat bila kita ingat niat macam tu boleh 4 sebelum, 4 sesudah. Nabi abang sendiri diharamkan daripada neraka. Ya nah. Sebab kita takut kepada Allah. Makam Tuhan antaranya boleh mengazabkan kita. Telah menyediakan neraka. Itu makam Tuhan. Tak ada orang lain yang boleh buat. Yang daripada neraka ni siapa buat? Allah saja. Maka tu kita baca kepada orang yang kepada orang yang lalai leka ni, kita baca bagi ingat macam tu lah. Sambung sikit lagi ya. Baik.
Jadi kata musannif, apabila kita berada di makam asbab, ini kita baca dululah ya. Apabila kita berada di makam asbab, ini keadaan di mana kita harus berusaha dan menghadapi hidup dan kehidupan, maka samping status ini kita pun diberikan oleh Allah ni'mat tajrid, yakni kurnia Allah yang diberikan semata-mata olehnya tanpa usaha. Kita kena asbab. Kita ada baca dulu makam asbab dulu. Yang ke makam kalamah hikmah yang kedua, kitab ni kan kalamah hikmah yang kedua kita baca dah. Ada kan? Iradatuka tajrid maka iqamatil apa anda? Ni makam yang kedua, muka surat 12. Tentang balik ni boleh refer balik kan. Iradatuka tajrid ma'iqamatil iyyaka fil asbab min asyahwatil khafiyah. Wa iradatukal asbab ma'iqamatillah iyyaka fi tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Kerana anda kepada tajrid di samping Allah Ta'ala sendiri mendirikan, meletakkan anda di dalam asbab, causes adalah merupakan syahwat yang tidak nampak dilihat. Kerana anda kepada asbab di samping Allah mendirikan anda dalam makam tajrid, berarti turun daripada himmah determination yang maha tinggi. Itu kita baca balik. Tentu anda ada kelapangan balik di rumah, baca balik kalamah hikmah yang kedua ni, ulang balik, kita akan nampak maksud diterang oleh musannif pada muka 102 yang kita baca sekarang. Apabila kita berada di makam asbab, yakni keadaan di mana kita harus berusaha dalam menghadapi hidup dan kehidupan, maka di samping status ini kita pun diberikan pula oleh Allah ni'mat tajrid, yakni kurnia Allah yang diberikan semata-mata olehnya tanpa usaha. Yang mana kita buat sunat tadi lah, nak buat 4 sebelum zuhur, 4 lepas zuhur ni berat kan, rasa lama kan, rasa berat itu dia. Jadi kita berada dalam makam asbab tu makam asbab lah, kita kena gagah buat juga. Tapi oleh kerana kita dah buat juga, kita lazimkan dengan amalan sunat ini, amalan tu akan jadi kita ringan balik, dia akan meringankan kita balik, nampak, sehingga kita rasa tak cukup pula dah. Aisyah, aku duk buat ni sikit sebab dia juga daripada sini asbab ni Tuhan akan angkat kita kepada makam tajrid. Tajrid ni kita tak rasa tak berat, ringan. Kita dengar orang berzikir selawat Nabi sehari 3,000 kali, kita tak rasa berat kita tak boleh aku nak pergi macam mana. Tapi pada hakikat 3,000 tu cukup senang dekat dia rasa sikit ringan, tak siap tak boleh. Itu di antaranya lah. Demikian pula sebaliknya, iaitu apabila kita letakkan Allah di makam tajrid, yakni pada keadaan di mana-mana umumnya segala sesuatu dimudahkan Allah kepada kita tanpa memikirkan usaha-usaha memperolehnya. Tetapi rupanya sambil nikmat yang telah Tuhan berikan, Allah mudahkan pula makam asbab pada kita, harga dia tidak lain laksana bunga-bunga hiasan dia hidup dan kehidupan kita secara duniawi. Macam kerja lah, usaha rezeki, bukan cari rezeki, usaha kita dalam menghasilkan rezeki yang akan datang pada kita. Kita kena kerja lah tapi kita kerja dengan amanah, dengan jujur, kita jaga pula hak-hak Allah dengan sempurna, datanglah perintah Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, maka didatangkan kepadanya rezeki tanpa jangka, tanpa sangkaan, tanpa duga. Contoh dia mai betul tak? Itulah kok mana dia mai. Sebab kita ada kata tadi, rezeki cari kita tak cari rezeki. Sebab tu rezeki boleh mari banyak mana pun. Nampak tak? Kalau kita cari, boleh kita tentu. Nampak tak? Banyak mana. Tapi dia kena rezeki yang cari kita, sebab tu kita tak bimbang. Rezeki cari kita, kalau Allah kata aku nak tak rezeki banyak kat orang ni, dia akan cari banyak. Nampak tak? Boleh faham Sama juga mati bukan kita cari. Kalau kita cari mati, kita boleh letak lah, ni aku tak mau mati, pasal aku cari mati. Dia dah tunggu lagi 30 tahun baru aku nak mati. Lah umur aku 70, nampak tak? Aku tak mau mati lagi lah ni, aku nak cari mati lepas 100. Umur 100 baru cari mati. Betul tak? Sebab tu kita bukan cari, mati cari kita. Bila mati cari kita, kena takut bila-bila masa dia boleh mari. Nampak tak? Faham Nampak tak tu? Sama juga rezeki cari kita. Yang kita nak sekarang, rezeki tu cari kita, cari bawa mai yang sebaik-baiknya, yang sehalal-halalnya, yang seberkat-berkatnya. Itu kita nak. Jangan yang cari kita tu benda haram, benda syubhat, mai cari kita, jenuh kita nak tanggung. Itu
itu kita panggil minta tadi. Tuan-tuan kita nak faham, insya-Allah setakat itulah kita akan sambung nanti ya. Pada contoh yang pertama dapat kita lihat, nanti kita baca sikit daripada demikian tajwid dengan sebab tu kita ambil lah dia punya sambungan pada muka surat 102. Contoh pertama dapat kita lihat ni, kita baca kemudian lah ya. Nak bawa cerita banyak tu pun ya. Baik. Aku qauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.